kami memulakan perbincangan kami pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Saya Nur Fatin Nasuha binti Muhammad Ali, ahli kumpulan saya Nurul Adlin Sofia binti Muhammad Nazir serta Muhammad Al-Abi bin Muhammad Safri. Kami akan membincangkan mengenai keutuhan wacana dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainun 2022. Saya akan menerangkan mengenai apa itu wacana. Menurut Kamus Dewan edisi keempat PRPM, wacana adalah keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Melalui Nik Safiah Karim 2003, wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Maksud wacana mengikut pandangan ahli pula. Menurut Henry Guntur Tarigan 1987 mengemukakan bahawa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Menurut Fatimah Dijaya Sudarman 1994 mengemukakan bahawa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan menghubungkan prosesi yang satu dengan proposisi yang lain, membentuk kesatuan. Proposisi sebagai isi konsep yang masih kasar yang akan melahirkan pernyataan dalam bentuk kalimat atau wacana. Seterusnya, kita pergi kepada maksud penanda wacana. Menurut Roslan Baki 1994, penanda wacana ialah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat lalu membentuk satu ayat dan antara perenggan. Penggunaan penanda wacana dalam ayat membentuk perkaitan dan pertalian antara suatu ayat dengan ayat atau ayat-ayat sebelumnya. Keadaan ini akan membentuk satu aliran huraian yang logik serta sistematik. Seterusnya, menurut Safiah Karim et.al 1994 mendefinisikan penanda wacana sebagai jumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat berlapis yang dikenali sebagai ayat majmuk. Terima kasih kepada saudari Nur Fatin Nasuha. Jadi saya akan menyambungkan pembentangan kami pada hari ini. Tajuk yang akan saya bentangkan ialah jenis penanda kronologi. Lepas kita kenal penanda wacana, ayuh kita kenal penanda kronologi pula. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Penat adik berlari-lari mengejar ayam di sawah padi. Muhammad Al-Abid nama diberi, kacak dan tampan sifat semula jadi. Jadi tengok, ayuh bersama-sama kita pergi ke jenis penanda kronologi yang pertama, iaitu kronologi tambahan. Seterusnya kita ada kronologi tentangan. Yang ketiga kita ada kronologi musabab. Dan yang terakhir kita ada kronologi tempo. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada penanda wacana kronologi tambahan yang sering digunakan dalam sesuatu penulisan yang bertujuan untuk memberi maklumat tambahan. Dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainun Ismail pada tahun 2022, penulis menggunakan penanda wacana kronologi tambahan malah dalam perenggan yang ke-10. Contohnya,
kuliah wajib sejarah, falsafah Jawa, termasuk falsafah Timur dan Barat, sains sosial dan agama memang menyenangkan saya sebagai pelajar seni. Malah, dalam kuliah rasmi juga, kami wajib lulus dan juga harus menulis esei 10 halaman. Selain daripada dalam perenggan yang ke-10, pengguna juga menggunakan penanda wacana kronologi tambahan malah dalam perenggan yang ke-9, iaitu itulah rezeki pelajar kembara di rantau orang. Malah, sejak semester 1 tahun pertama hingga tahun akhir, saya terus memperoleh hadiah sketsa Kartini. Selain daripada penggunaan penanda wacana kronologi malah, penulis juga ada menggunakan penanda wacana kronologi tambahan lalu dalam perenggan yang ke-11. Sebagai contoh, mereka gagal lalu memilih asri. Selain daripada perenggan yang ke-11, penulis juga menggunakan penanda wacana lalu ini dalam perenggan yang ke-5. Sebagai contoh, kami berbaris, berjalan, berarak melewati lapangan, beralun-alun masuk ke Jalan Malioboro menuju ke Jalan Solo, lalu masuk ke simpang menuju ke Jalan Kaliurang. Penanda wacana kronologi tambahan yang terakhir yang terdapat di dalam artikel ini adalah penanda wacana dan yang terdapat di dalam perenggan yang ke-6. Sebagai contoh, tiba-tiba terdengar dengungan ambulans dan malamnya sudah terdampar di rumah Jalan Kaliurang. Selain daripada perenggan ke-6, penulis juga menggunakan penanda wacana dan di dalam perenggan yang ke-7. Contohnya, hari kedua saya berwajah ceria, kelihatan sihat dan harus dimasukkan ke bilik berhantu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis penanda kronologi yang kedua, iaitu kronologi tentangan. Kronologi tentangan ialah memberi maklumat yang bertentangan. Merujuk kepada artikel Mahasiswa Harus Berani, saya mendapati penulis menggunakan perkataan tetapi, iaitu merujuk kepada jenis penanda kronologi tentangan di dalam perenggan ke-10. Contoh ayat tersebut ialah, kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Madham Garham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Merujuk pada contoh yang saya berikan tersebut, mendapati penulis menggunakan penanda kronologi tentangan iaitu tetapi. Seperti contoh-contoh yang lain, saya tidak mendapati penggunaan kronologi tentangan kerana di artikel ini saya hanya memperoleh satu contoh sahaja, iaitu tetapi. Yang ketiga, kita ada kronologi musabab. Kronologi ini ialah untuk menyatakan sebab dan mengapa perkara itu berlaku. Dan penanda wacana ini selalunya berada di tengah-tengah ayat. Saya mengambil dua contoh dan tamsilan daripada petikan Mahasiswa Harus Berani. Contoh yang pertama merupakan perkataan kerana. Contohnya, saya memilih kawasan ini untuk melakar kerana ramai pelancong barat yang suka memberi lukisan kecil yang mudah disimpan dalam beg galas mereka. Jadi, perkataan kerana di sini adalah untuk memberikan sebab kepada isi mengapa penulis memilih kawasan tersebut. Seterusnya, saya juga mengambil perkataan yang sama, iaitu perkataan kerana, iaitu mujur saja ucapan Rektor Bapa Abbas Ali Bashar tidak berjela-jela kerana hujan mula merenyai. Seterusnya, kita pergi kepada penanda wacana kronologi tempoh. Apakah fungsi penanda wacana kronologi tempoh ini?
Baiklah, fungsi bagi penanda wacana kronologi tempoh ini adalah untuk menunjukkan aturan atau urutan masa di dalam sesuatu penulisan. Berdasarkan kajian yang dibuat pada artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail, kami mendapati bahawa penulis banyak menggunakan penanda wacana kronologi tempoh. Antaranya ialah beliau menggunakan penanda wacana kronologi tempoh kemudian di dalam perenggan yang ketujuh. Contohnya, terdengar ketukan pintu tetapi tidak saya pedulikan. Kemudian, pintu ditolak keras dan lampu bernyala. Saya tersengih melihat Raka yang terkebil-kebil memandang saya tenang di kerusi. Selain daripada penggunaan penanda wacana kemudian, penulis juga menggunakan penanda wacana esoknya dalam perenggan yang keenam. Contohnya, esoknya saya gagahi juga ke kampus, dihantar dengan motosikal oleh Helvi, puteri sulung Ibu Kartika. Selain itu, penulis juga menggunakan penanda wacana 2 hari sebelum dalam perenggan yang ketiga. Contohnya, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu mapram. Di sini, kita dapat simpulkan bahawa penulis banyak menggunakan penanda wacana kronologi tempoh bagi menerangkan tentang masa atau bila sesuatu peristiwa yang pernah penulis hadapi. Kita pergi kepada penanda organisasi. Organisasi sesebuah penulisan melibatkan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara perenggan dan perenggan, antara idea dengan idea, antara tajuk dengan tajuk dan antara bab dan dengan bab. Penanda organisasi ini terdapat 3 peringkat, iaitu peringkat ayat, perenggan dan seluruh teks. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai ayat. Di dalam artikel ini, penulis menggunakan ayat penyata, ayat tanya dan ayat seruan. Sebagai contoh yang kita dapat di dalam artikel ini, pada perenggan keempat, penulis menggunakan ayat penyata di mana contohnya, saya juga menyampaikan lagu negaraku. Di dalam ayat tersebut, penulis menulis secara menggunakan ayat penyata. Contoh yang kedua, pada perenggan kedua, contohnya, minggu mapram di kampus asri wajib dilalui oleh pelajar atau mahasiswa baharu di kampus Indonesia. Ayat yang ditulis oleh penulis menunjukkan ayat itu merupakan ayat penyata. Seterusnya, penulis juga menggunakan ayat tanya. Sebagai contoh, di perenggan ketujuh di dalam artikel Mahasiswa Harus Berani, penulis menggunakan ayat tanya, ini, ujian apakah ini? Itu merupakan salah satu contoh yang berada di dalam artikel yang dikaji. Selain itu, penulis juga menggunakan ayat tanya di perenggan kelima, ini akan dikerjain para raka, iaitu rakan kakak, terhadap mahasiswa baharu. Dan yang ketiga, deraan apakah ini? Seterusnya, kita masuk kepada ayat seruan. Ayat seruan, penulis menggunakannya di perenggan ke-6, di mana contohnya, hoi anak Malaysia jatuh pengsan tu, tanda seru. Jadinya kita dapat melihat penulis menggunakan kaedah ayat yang banyak di dalam artikel ini yang kita senaraikan tadi. Baiklah, kita pergi kepada penanda wacana dan tanda koma. Tanda baca koma pada penanda wacana menjadi isu penting dalam wacana. Jadi, berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail,
terdapat penggunaan penanda wacana dan tanda koma. Antaranya ialah tiba-tiba yang digunakan dalam perenggan yang ke-6. Contohnya, tiba-tiba kaki saya terjelepuk dan tubuh melungsur ke bawah. Selain penggunaan penanda wacana dan tanda koma tiba-tiba, penulis juga menggunakan penanda wacana umumnya dalam perenggan yang ke-11. Sebagai contoh, umumnya pada awal sesi mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Selain daripada penanda wacana dan tanda koma yang tertera di dalam slide, penulis juga ada menggunakan penanda wacana yang lain. Contohnya, kadang-kadang di dalam perenggan yang ke-8. Contohnya, kadang-kadang saya terpaksa menumpang makan siang di warung Bu Brojo yang faham dengan masalah anak rantau. Jadi, berdasarkan analisis artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani mengenai penanda wacana dan tanda koma, kita dapat mengetahui bahawa penulis banyak menggunakan penanda wacana dan tanda koma di dalam artikel ini. Kita pergi kepada masuk keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Menurut Asmah Haji Omar 1986, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan perlahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Keutuhan wacana ini terdapat dua aspek yang penting untuk menghasilkan wacana itu utuh. Antaranya yang pertama, turutan atau koheren, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Seterusnya, yang kedua pula ialah tautan atau kohesi, iaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Kedua-dua aspek ini sangat penting di dalam satu wacana agar sesuatu wacana itu boleh menjadi sistematik, tersusun, serta apabila pembaca membaca wacana itu, mereka mudah memahami serta mereka dapat mendalami isi-isi yang ditulis oleh penulis yang secara tersusun dan teratur. Sesuatu wacana yang utuh dan bermakna mempunyai gabungan unsur-unsur yang penting. Antaranya, yang pertama sekali iaitu perkataan. Yang kedua, farsa. Yang ketiga, klausa. Dan yang keempat, ayat. Keempat unsur penting ni apabila digabungkan menjadilah suatu wacana yang utuh. Penulisan yang baik adalah merujuk kepada bentuk penulisan yang mempunyai dua ciri utama. Dalam penulisan ni mesti ada dua ciri utama ni, iaitu ciri kesatuan dan perpautan. Kesatuan ialah unsur dalam wacana mempunyai hubungan idea atau kesinambungan idea. Perpautan pula merujuk kepada hubungan antara unsur bahasa seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujukan dan sebagainya yang berfungsi sebagai penyambung bahagian-bahagian dalam sesuatu penulisan. Keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan teks yang bermakna dan dapat difahami oleh para pembaca sesebuah wacana. Baiklah, keutuhan wacana ini merupakan aspek yang paling penting kerana ia akan memastikan sama ada sesuatu kesatuan itu
boleh dikatakan wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Jadinya, pembentukan wacana ni kita mesti kaitkan dengan keutuhan wacana. Kalau keutuhan wacana ni tak terkait dan tak terbentuk dalam sesuatu wacana, dia hanya menjadi satu ayat tapi tak tersusun dan dia tak mendatangkan makna yang membuat pembaca boleh faham apa yang disampaikan. Keutuhan wacana ni dapat diteliti daripada wujudnya kaitan-kaitan seperti aspek semantik, fonologi, leksikal dan gramatikal. Wacana mempunyai 4 keutuhan. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan fonologi. Yang ketiga, keutuhan leksikal. Dan yang keempat, keutuhan dramatikal. Baiklah, yang pertama sekali ialah keutuhan semantik. Baiklah, apa itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat dalam PRPM, semantik ini bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Hubungan ini dapat dilihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan juga hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Hubungan semantik antara bahagian wacana mempunyai 4 hubungan, iaitu hubungan sebab dan hasil, hubungan sebab dan tujuan, hubungan memperkuatkan isi dan juga hubungan latar dan kesimpulan. Seterusnya, hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana pula mempunyai 3 bahagian, iaitu kesatuan tajuk dan topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar dan juga laras bahasa yang bersesuaian. Baiklah, di dalam artikel yang kami kaji iaitu artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainun Ismail, kami dapat mengenal pasti terdapat hubungan semantik antara bahagian wacana. Sebagai contoh, terdapat hubungan sebab dan akibat di dalam perenggan yang ketiga. Contohnya, jika hujan gerimis, baju pun basah tetapi kepala dilindungi oleh topi besar. Daripada ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa sebab iaitu jika hujan gerimis dan akibatnya baju pun basah. Dari sini kita dapat mengenal pasti bahawa terdapat hubungan sebab dan akibat di dalam ayat ini. Seterusnya, kita pergi kepada hubungan sebab dan tujuan yang terdapat di dalam perenggan yang ke-8. Sebagai contoh, untuk perbelanjaan kuliah, khususnya perkakas lukisan, saya harus berjimat. Daripada ayat ini, kita dapat mengeluarkan sebab iaitu saya harus berjimat dan tujuannya adalah untuk perbelanjaan kuliah, khususnya perkakas lukisan. Dan yang akhir sekali adalah hubungan sebab dan hasil yang terdapat dalam perenggan yang ketiga. Contohnya, semua karya temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI tahun 1970. Melalui ayat ini, kita dapat mengeluarkan sebab iaitu semua karya temuduga telah disahkan dan hasilnya saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI tahun 1970. Seterusnya, kita pergi kepada hubungan semantik dari segi konteks. Kami hanya mengenal pasti satu saja bahagian di dalam hubungan semantik dari segi konteks, iaitu kesatuan tajuk atau topik, yang terdapat di dalam perenggan yang ketiga, di mana saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum Minggu Mapram. Temuduga itu termasuk ujian melukis, cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Berdasarkan ayat ini,
kita dapat lihat di mana penulis berasa bersyukur kerana telah lulus sesi temuduga dan kemudiannya penulis menerangkan tentang perkara yang perlu dilakukan semasa temuduga berlangsung. Menerangkan tentang keutuhan yang kedua, iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah hubungan boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Seterusnya, intonasi berfungsi sebagai penanda dan pemisah farsa dan pembeza struktur ayat. Saya akan menerangkan untuk intonasi pula. Pada artikel Hidup Mahasiswa ini, penulis menggunakan intonasi nada sinis. Di dalam ayat ada yang mencelah. Sekarang Malaya syok bahasa London toh, rasa terpukul juga di hati. Di dalam ayat ini, seseorang telah mencelah dengan menggunakan nada sinis, di mana penulis mengaitkan sesuatu perbualan di dalam artikel dan perbualan itu mempunyai nada sinis. Seterusnya, nada patriotik. Nada patriotik di dalam artikel yang saya kaji ini, saya mendapati ayat hidup mahasiswa harus berani perlu disebut dengan nada patriotik, di mana kita perlu bersemangat dalam menjalani hidup seorang mahasiswa. Jadinya ayat hidup mahasiswa harus berani ini, saya menyimpulkan bahawa cara penyebutannya adalah menggunakan nada patriotik. Seterusnya, nada. Contoh yang saya dapat di dalam nada ini berkaitan dengan ayat tanya dan ayat seruan. Contoh yang pertama ialah deraan apa ni? Ayat dekat situ ayat tanya. Jadinya kita menggunakan nada deraan apa ni? Seterusnya ayat seruan. Jadinya cara sebutannya, hoi anak Malaysia jatuh pengsan tu. Kita mempunyai nada yang tinggi dan rendah sedikit di dalam ayat seruan ini. Seterusnya, untuk contoh yang ketiga pula ialah ayat tanya. Ayat ini, ujian apakah ini? Tanda soal. Pada bentuk keutuhan leksikal. Jadi, bentuk keutuhan leksikal ini terdapat 6 jenis. Yang pertama ialah sinonim. Yang kedua ialah antonim. Yang ketiga ialah hiponim. Keempat ialah kolokasi. Yang kelima ialah pengulangan dan akhir sekali ialah pembuka dan penutup. Jadi kita pergi yang pertama sekali, iaitu sinonim. Sinonim ini merupakan perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang hampir sama atau yang sama. Jadi ini dapat dilihat dari persamaan perkataan dalam dua ayat yang berurutan untuk menunjukkan persamaan maksud. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, sinonim ini merupakan bentuk yang menunjukkan dua ayat yang sama jenis maksud ataupun sama jenis makna, biarpun mempunyai kelainan dari segi bentuk ejaan atau bunyi. Yang kedua ialah antonim. Antonim pula merupakan perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlainan. Jadi antonim ini pula berlainan dari segi perkataan dan ejaan dan turut sama daripada segi maksudnya juga. Yang ketiga pula ialah hiponim. Hiponim pula ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan makna perkataan lain. Yang keempat pula ialah kolokasi. Kolokasi pula merupakan pengulangan yang melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan berkaitan dengan idea, topik, situasi dan konteks. Yang kelima pula ialah pengulangan unsur yang sama, iaitu daripada segi ayat ataupun dalam perenggan. Dan yang terakhir sekali ialah pembuka dan penutup. Jadi contoh-contoh yang saya dapat kesan daripada artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani
terdapat dua jenis bentuk, iaitu daripada segi pengulangan. Contohnya, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu mapram. Temuduga itu termasuk ujian melukis. Jadi perkataan temuduga yang membawa maksud dan ejaan yang sama berulang daripada ayat pertama kepada ayat yang kedua. Seterusnya yang saya jumpa ialah kolokasi, iaitu maka tibalah minggu suai kenal, disebut juga minggu peloncor. Jadi minggu suai kenal dan minggu peloncor juga membawa maksud yang sama. Seterusnya kita pergi kepada keutuhan gramatikal. Jadi keutuhan gramatikal ini merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Pertama sekali kita ada penanda rujukan, iaitu kata ganti nama diri orang dan tunjuk. Yang kedua kita ada elipsis, iaitu penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Yang ketiga pula kita ada penanda penggantian. Tujuannya ialah untuk menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. Dan akhir sekali kita ada penanda penghubung, iaitu untuk menjalinkan perkataan. Contoh dan tamsilan yang saya jumpa daripada artikel ini ialah yang pertama, penanda rujukan, iaitu 2 hari sebelum itu pendaftaran wajib berlangsung di bahagian sesi penerimaan mahasiswa baru. Jadi daripada perkataan itu saya jumpa penanda rujukan, iaitu kata tunjuk. Seterusnya penanda penggantian. Saya juga menyanyikan lagu negaraku, Alhamdulillah. Mereka pun berdiri segak. Jadi penanda penggantian di sini menunjukkan penggantian frasa atau frasa dengan frasa dan gantian klausa dengan frasa, klausa dengan klausa. Akhirnya kita pergi pula kepada penilaian, iaitu komen tentang artikel. Jadi kesimpulan yang dapat kami buat daripada artikel ini ialah artikel ini bersifat utuh kerana mempunyai kesemua penanda wacana dan keutuhan wacana yang sempurna. Susunan dan aturan cerita ini juga berkait antara isi ke isi yang lain, iaitu kita jumpa kohesi lah di sini. Penulis juga menggunakan pelbagai jenis penanda wacana seperti penanda kronologi, organisasi serta penanda wacana dan koma. Selain itu, penulis menerapkan penelitian keutuhan wacana daripada aspek semantik, kronologi, leksikal dan gramatikal. Tetapi pada bahagian koheren pula, kami tidak dapat mengesan penutup dan pengakhiran jalan cerita pada artikel penulis. Terima kasih.